Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, sama-sama kita menadah tangan untuk menaminkan baca doa supaya pembelajaran kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma zuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aql wa aftah alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah, marilah sama-sama kita memperbaharui iman kita dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali dan beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar satu topik yang penting dalam Islam. Nak tahu topik apa? Jom kita saksikan video yang akan ditayangkan. Anak itik tok wi mandi dalam kolam, sakit apa tok wi sakit sendi, tulang ubat apa tok wi ubat limau, lelam sakit apa tok wi sakit sendi tulang. Jamal, berhenti. Ada apa pula ni Dud? Kau berhenti ajalah. Lega rasanya. Dud, apalah kau ni? Dah lah pintu berdiri, tak basuh pula tu. Pengotor betul lah kau ni. Alah, aku bukannya buang air besar. Aku cuma buang air kecil ajalah. Semua dah tengok video tadi kan? Mesti semua dah tahu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang penting, bukan kita akan belajar tentang adab membuang air besar atau air kecil, ataupun kita akan belajar jenis-jenis najis. Hari ini kita akan belajar bidang fiqh, pelajaran ke-20 yang membawa tajuk istinja suatu tuntutan. Apa itu istinja? Tahu? Tak tahu? Kenalah, tunggu dan lihat maksud istinja dari segi bahasa dan istilah. Kenapa ia menjadi suatu tuntutan? Sebentar lagi kita akan belajar. Okey, jom kita tengok pada pengertian dan hukum istinja. Istinja dari segi bahasa, selamat daripada penyakit. Dari segi istilah pula, perbuatan yang menghilangkan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur. Kerana apa? Dari segi bahasa, ia mengatakan selamat daripada penyakit. Dan dari segi istilah, ia mengatakan menghilangkan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur. Ia ada kaitan antara satu sama lain. Apabila kita membersihkan tempat yang keluar najis itu dengan sebaik mungkin, ia boleh mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit, daripada kuman, daripada bakteria, virus dan sebagainya. Kerana apa? Kerana
Najis itu seperti sedia maklum, kita semua dah tahu, najis itu adalah kotor. Bermakna apabila kita membersihkan ia dengan sebaik mungkin, dengan cara yang betul, menggunakan istinja yang diajar oleh Islam, bermakna kita boleh bebas daripada sebarang penyakit. Hukum istinja yang ditetapkan oleh Islam adalah wajib. Kenapa wajib? Mari kita sama-sama tengok kepada sabda Nabi SAW berkaitan dengan istinja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in ya'ni yastanji bihi. Terjemahannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menyatakan bahawa istinja itu merupakan amalan yang wajib dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Oleh seluruh umat Islam. Sesiapa yang tidak melaksanakannya, tidak beristinja dengan sengaja, hukumnya adalah dosa besar. Kerana apa dosa besar? Kerana setiap ibadah yang dilakukan oleh orang Islam itu, umat Islam itu, dianggap tidak sah. Ibadah seperti apa? Ibadah seperti solat, tawaf dan sebagainya. Apabila kita berada dalam kekotoran, kita berada dalam hadas, adakah sah untuk kita melakukan ibadah, untuk kita solat? Solat itu adalah benda yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat juga kita haruslah untuk bersihkan diri kita. Kita perlu ambil wuduk. Nak ambil wuduk kita kena dalam keadaan bersih dan suci. Tapi kalau kita berada dalam kekotoran, kita ambil wuduk, lepas tu kita solat. Adakah solat itu sah? Mestilah tidak sah. Alat-alat istinja. Alat-alat istinja terbahagi kepada dua. Yang pertama, air mutlak. Kita telah belajar jenis-jenis air mutlak sebelum ini. Air mutlak terbahagi kepada beberapa jenis air seperti air hujan, air embung, air perigi, air tasik, air sungai, air salji dan sebagainya. Alat istinja yang kedua, batu atau benda-benda kesat. Batu, kita tahu batu. Benda-benda kesat ini pula seperti daun kering, tisu, kulit kayu dan kain. Di dalam alat-alat istinja juga, ia terdapat alat-alat istinja yang haram digunakan. Ada yang boleh, ada yang haram. Yang boleh hanyalah benda yang telah saya sebutkan tadi. Yang haram pula adalah kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis yang terkandung nama-nama Allah serta nama-nama Nabi. Yang kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Benda-benda yang dihormati ini seperti makanan dan tulang, kita haram gunakan ia untuk beristinja. Yang ketiga, benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh. Kenapa kaca dan buluh tidak boleh digunakan? Ia boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita. Ia boleh melukakan diri kita. Ia boleh mendatangkan kecelakaan kepada tempat keluar najis kita. Yang keempat,
benda najis atau benda yang terkena najis. Benda najis seperti najis daripada haiwan-haiwan seperti lembu, lembu yang telah membuang sisa dia tu, membuang najis dia, lalu najis dia tu menjadi kering. Walaupun ia telah kering, kita haram digunakan najis itu. Kita haram menggunakan najis itu untuk kita beristinja. Ataupun benda yang terkena najis seperti baju. Baju kita yang telah terkena najis, kita haram untuk mengambil baju yang terkena najis itu, menggunakan baju yang terkena najis itu untuk beristinja. Yang kelima dan akhir sekali adalah benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutra. Ia juga haram digunakan. Macam mana pula dengan duit? Duit kertas. Ia juga haram digunakan kerana duit itu mempunyai nilai. Kepentingan beristinja. Di dalam Islam banyak menyatakan tentang kepentingan beristinja. Antara kepentingan beristinja ialah mendapat pahala. Kerana apa kita mendapat pahala? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Sadaqallahul Azim. Ini jelas menunjukkan bahawa apabila kita membersihkan diri kita daripada sebarang kekotoran, kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Apabila kita menjaga kebersihan diri kita daripada sebarang kekotoran, kita boleh melakukan ibadah itu dengan sah. Contoh ibadah seperti solat. Apabila kita bebas daripada sebarang kekotoran, sebarang hadas, maka kita boleh melakukan ibadah itu dengan khusyuk dan baik. Yang ketiga, dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Kerana apa dikasihi oleh Allah dan Rasulnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang bermaksud dan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bersih. Ini jelas menunjukkan bahawa apabila kita menjaga kebersihan diri kita daripada sebarang kekotoran, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihi diri kita. Bagaimana pula Nabi ataupun Rasul akan mengasihi diri kita? Apabila kita melaksanakan saranan ataupun ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mengasihi diri kita. Yang keempat, terhindar daripada jangkitan penyakit. Seperti yang sedia maklum, kita semua tahu najis itu adalah benda kotor. Kalau kita tidak membersihkan tempat keluar najis itu, ia boleh menyebabkan diri kita terkena penyakit. Penyakit mudah nak datang kepada diri kita apabila kita tidak membersihkan ia, kerana bakteria ataupun kuman akan cepat untuk hinggap di kawasan yang kotor. Yang kelima, badan menjadi sihat dan cegas. Ni ramai pelajar-pelajar, kalau kita lihat pelajar-pelajar lelaki khususnya, pergi ke tandas membuang air kecil, tidak membasuh kemaluan mereka, lalu masuk ke dalam kelas. Sebab itu ramai pelajar lelaki apabila belajar, kita boleh lihat tidak cegas dan tidak sihat. Belajar je, apabila guru mula mengajar di depan, selepas mereka masuk ke dalam kelas, mereka akan rasa mengantuk, rasa tak larat, rasa letih. Okey, yang keenam, memberikan keselesaan kepada diri dan orang lain.
Mestilah apabila kita beristinja, kita membersihkan diri kita daripada sebarang kekotoran, ia boleh memberikan keselesaan kepada diri kita dan orang lain. Orang lain tidak akan berbau busuk, berbau yang tidak diingini. Lalu orang lain pun akan rasa senang untuk mendekati kita. Cara beristinja. Di dalam Islam mengajar kita 3 cara untuk beristinja. Yang pertama, menggunakan batu dan air. Kita boleh menggunakan batu dan air. Bagaimana cara dia? Bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau menggunakan sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan. Kemudian kita basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Cara beristinja yang kedua pula menggunakan air. Dia tak ada menggunakan batu, dia tak ada menggunakan benda lain. Dia menggunakan air semata-mata. Bagaimana ingin menggunakan air untuk beristinja? Basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Yang ketiga, menggunakan batu atau benda kesat. Batu atau benda kesat. Benda kesat seperti tisu, kulit kayu, kain dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita menggunakan batu atau benda kesat? Batu, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan. Untuk benda kesat pula, kita boleh menggunakan benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Antara ketiga-tiga cara ini, yang paling afdal, yang paling baik untuk kita gunakan beristinja adalah menggunakan batu dan air. Ini adalah satu cara yang paling baik dan paling afdal untuk digunakan. Di dalam setiap cara terdapat ayat sehingga diyakini bersih. Diyakini bersih menggambarkan hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Faham? Saya ulang balik. Di dalam setiap cara mempunyai ayat sehingga diyakini bersih. Sehingga diyakini bersih bermaksud hilang bau, hilang rasa dan hilang warna. Barulah boleh dianggap sebagai bersih. Adab qada hajat. Terdapat banyak adab qada hajat. Tapi untuk hari ini kita belajar 5 perkara sahaja untuk adab qada hajat. Adab qada hajat yang pertama, tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengandungi nama-nama Allah dan nama-nama Rasul. Yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke tandas. Doa ini kita telah belajar masa kita tadika lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Semua tahu doa ini. Yang ketiga, melangkah masuk ke tandas dengan kaki kiri. Kita tahu apabila menggunakan kaki kiri, bermakna kita ingin melangkah masuk ke tempat yang kotor. Menggunakan kaki kanan hanya untuk masuk ke rumah, masuk ke masjid, masuk ke surau, masuk ke kelas. Yang keempat, tidak melakukan perkara yang dilarang ketika membuang air seperti bercakap semasa membuang air. Ramai pelajar-pelajar yang pergi ke tandas berteman, semasa membuang air mereka bercakap. Ia dilarang sama sekali. Memegang kubul atau dubur dengan tangan kanan. Kita juga tahu, tangan kanan adalah digunakan untuk sesuatu yang baik seperti memberi sedekah, kita bersalam dengan orang, kita makan. Apabila kita memegang kubur atau dubur dengan menggunakan tangan kanan, bermakna kita tidak dapat membezakan sesuatu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Yang kelima,
tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh. Ni satu lagi. Tempat berteduh seperti perhentian bas stop. Orang ramai gunakan bus stop untuk menunggu bas, untuk menunggu teksi. Tapi kita buang air kat situ. Apabila orang duduk, orang akan menghidu bau yang tidak enak. Dia boleh mendatangkan rasa tidak selesa kepada orang. Laluan orang ramai. Laluan orang ramai seperti tempat laluan yang berteduh, tempat khusus, laluan utama orang. Apabila kita membuang air kat situ, ia boleh mendatangkan rasa tidak nyaman kepada orang lain yang lalu di laluan itu. Dalam lubang tanah. Pergi ke dalam hutan, kita tidak tahan nak buang air. Lepas tu kita gali lubang tu, kita gali, kita buat lubang, kita buang air ke dalam lubang yang kita gali tu. Memang kita kambus, tapi kita menggali tu kat tempat laluan orang. Apabila orang lalu, orang akan terpijak najis yang kita buang itu. Yang akhir sekali, dalam air tenang seperti tasik atau kolam renang. Ni jangan pernah buat, okey? Jangan pernah buat. Kita berenang dalam kolam renang ataupun dalam pantai dengan kawan-kawan kita. Lepas tu kita buang air. Kawan kita pergi menyelam. Terhidu bau yang tidak enak. Ataupun air masuk ke dalam hidung. Air itu pula air najis kita. Jangan pernah buat. Okey. Sampai itu saja dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar mendapat keberkatan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.